Salam sejahtera, apa khabar semua? Nama saya Syazwan Musa. Untuk video kali ini saya nak berkongsi dengan semua tentang macam mana kita nak kontrol motor, DC motor dengan menggunakan motor driver, dan kita akan onkan motor ni dengan menggunakan switch push button. Sebelum tu kita akan belajar dulu tentang motor driver L293D. Kenapa kita guna L293D? Sebab dengan menggunakan L293D ni kita boleh kontrol speed motor. So kita boleh kontrol kelajuan motor, dan juga kita boleh kontrol spinning direction of motor. Maknanya kita boleh kelajuan arah gerakan pusingan motor sama ada dia nak pusing counter clockwise ataupun clockwise. So saya akan terus pergi pada L293D, yang mana di sini pada motor driver ni kita ada 16 pin, 8 sebelah kiri dan 8 sebelah kanan saya akan pergi sebelah kiri dulu. Kerana lihat sini kita ada VCC2 VS. So VCC2 VS ni adalah kita akan sambungkan kepada voltage yang lebih besar Kau tengok sini 36 volt sampai 4.5 volt. So biasanya kita akan gunakan voltage yang besar ni untuk kita sambungkan kepada, kita akan supply kan voltage yang besar ni kepada DC motor. Kerana motor memerlukan voltage yang lebih tinggi dan seterusnya kita ada enable 1, 2. Enable ni tujuan adalah untuk kontrol speed motor. Kita gunakan untuk mengawal kelajuan motor. Tapi untuk video kali ini saya takkan kongsi kepada anda cara untuk mengajukan kelajuan motor ni. Saya akan ceritakan pada video yang seterusnya yang akan datang yang satu lagi, sebab kalau nak cerita juga makan masa yang banyak ini untuk video kali ini saya akan ajar macam mana kita nak control spinning direction of motor seterusnya kita ada input 1, input 2. Ini kita akan sambungkan ke Arduino, yang mana daripada Arduino, dan juga kita ada output 1 dan output 2 kita akan sambungkan kepada motor, DC motor Mana kalau yang motor belah kiri, kita akan sambungkan motor sebelah kiri atau motor 1 kalau kita katakan sebagai motor yang motor 1 Ni kita terus sambungkan kepada ground. Yang sebelah kanan pun kita ada VCC1 VSS. Ini kita sambungkan kepada 5 volt ni sambungkan kepada 5 volt voltage. Dan kita ada input 3, input 4. Ni pun sambungan terus kepada Arduino. Dan kita ada output 3, output 4. Maknanya positif, negatif sambungkan kepada motor, DC motor Maknanya output 3, 4 ni kita terus sambungkan kepada motor Dan ni ground. Dan enable bersama ini kita sambungkan ini sebenarnya kita sambungkan kepada Arduino, tapi yang ni kita tak guna kita tak guna. Nanti saya akan ajar saya akan ajar guna macam nak gunakan enable ni pada video yang akan datang saya akan tunjuk. Untuk yang ni saya tak tunjuk, nanti saya tunjuk so dah habis L293 3D motor driver. Seterusnya apa yang perlu anda tahu lagi adalah ni motor driver truth table. So dekat sini kita ada enable 1, 2, enable 3 dan 4 enable 1, 2 ni maksudnya kita nak kontrol katalah motor 1 yang sebelah kiri tu. Enable 3, 4 untuk kawal motor yang kedua, motor 2 atau yang motor sebelah kanan tadi. So kalau kita nak pastikan motor ni bergerak, gerak, memang kita kena letak dia sebagai satu-satu satu-satu ni maksudnya 5 volt. So kita akan sambungkan kepada 5 volt. So enable 1 tadi, enable 1 dan 2 ni, dan juga enable 3, 4 ni kita sambungkan kepada 5 volt 5 volt tu maknanya 1, 1. So masukkan 5 volt, masukkan 5 volt, so dia akan dapat 1, 1 boleh faham 1, 1. Dan input 1, input 2. Input 1, input 2 ni 1, 0 kan. Jadi maknanya nanti ini daripada programming Mana programming nanti kita akan setkan supaya dia dihantar sini 1, dia hantar sini 0 So Arduino akan hantar 1, 0. Dan sama juga input 3, 4 pun kita akan setkan dalam programming Arduino nanti kita akan hantar 3 ni 1, ini 4 ni 0. Supaya nanti bila kita boleh dapat condition ni, motor dia akan move forward. Maksudnya katalah yang ni dia akan 1, 0 ni motor, input 1, input 2 ni adalah motor 1, input 3, input 4 ni adalah motor 2. So 1, 0 maksudnya dia akan pusing katalah clockwise. So dia akan pusing clockwise, ni pun akan pusing clockwise. Maknanya dia akan berpusing ke arah yang sama, dia akan forward macam tu, boleh faham. Kalau yang di bawah ni pula, yang ni masih sama 1, 1. Yang ni pula dia buat 0, 1, ni pun 0, 1. Dia terbalik kan. Dia setkan programming tu, text code programming dia hantar sini 01 untuk motor 1 dan 01 pun untuk motor yang kedua.
So maknanya dia akan pusing terbalik. Tadi clockwise kan, dia akan pusing counter clockwise, ini pun counter clockwise. Maknanya dia akan reverse lah. Macam tu, boleh faham ya. Okey, untuk input 1 dan input 2. So katalah dia buat sini 1 0. Maksudnya motor 1, input 1, input 2 dan motor 1 dia akan pusing sini tadi saya kata tadi clockwise kan. So dia akan pusing clockwise, maknanya dia akan forward. Dan input 3, input 4 ni dia akan 0 0, maknanya dia akan berhenti. So dia akan membuat pusingan. So motor 1 akan move forward, motor 2 akan berhenti, maknanya dia akan memusing lah. Sepatutnya ini kita bagi sebagai radial turn. Dia akan radial turn lah. Maksudnya yang ini akan bergerak, motor 1 akan bergerak dan motor 2 akan berhenti. So dia akan buat turn lah. Kemungkinan kalau motor 1 sebelah kiri, motor kanan yang ini motor kanan, maknanya dia akan pusing ke arah kanan lah. Okay, boleh faham, dia akan pusing ke arah kanan lah. Okay, untuk yang bawah ni, input 1, input 2 0 0. Maksudnya motor 1 yang belah kiri tu adalah tak bergerak. Nampak, motor 1 stop dan 1 0. Dan motor sebelah input 3, input 4 ni adalah motor yang sebelah kanan. So dia akan pusing ke hadapan, move forward. Nampak ni, motor tu move forward. So bila ni berhenti, ni move forward, maka dia akan bergerak ke kiri. Boleh faham ni akan berhenti, ni akan bergerak, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau kita letak 0 0 0 0, maknanya dia akan berhenti, dia tak bergerak. Ataupun kita letak 1 1 1 1 pun akan berhenti juga. Okey, so boleh faham ya. Okey, so seterusnya. Okey, so ni dah habis. Kita akan pergi kepada Tinkercad Circuit. Okey, ni Tinkercad Circuit lah. Okey. So macam biasa, kita akan cari dulu breadboard. Okey, breadboard. Dan kita ambil Arduino. Okey. Dan kita buat sambungan macam biasalah. Kita sambungkan dulu 5 volt kepada breadboard ni. Okey, ni yang warnakan warna merah untuk 5 volt. Yang ground, okey, kita habiskan dulu. Kita connectkan dulu positif pada breadboard ni yang di atas ni. Okey dah. Lepas tu ni ground ni pun kita connectkan supaya dia complete circuit lah. Okey, ni pun ni ground warna hitam. So kita sambungkan ground pada Arduino ni kepada breadboard ni. Okey dah. Siap sambungan. Okey, seterusnya kita ambil L293D motor driver. Okey, dah ada L293D kan. Okey, tarik sini. Okey, jangan letak di sini ya. Kalau anda letak sini nanti dia akan short. Enable 3 4 dia akan short dengan power 2. Input 2 pun dia akan short dengan input 3. So tak boleh short lah. So kita kena letak tengah-tengah. So tengah-tengah ni dia ada penebat lah, menghalang lah. So dia takkan bersambung. So kita ambil yang tengah-tengah ni lah. So dia takkan bersambung. Enable 3 dengan 4 ni dia takkan bersambung dengan power 2 dan seterusnya lah. Okey. So yang pertama sekali yang nak saya buat adalah saya nak sambungkan ke ground dulu. Kau nampak ground ni? Ada 4 pin ground kan? Okey, kita ambil pin ground ni, kita sambungkan kepada ground. Okey, ni pun ground. Ambil sambungan yang mudah dulu, kita sambungkan ground lah. Okey, ni ground. Okey, pastikan sambungan anda betul ya. Dan pastikan juga sambungan anda kemas supaya bila anda ada masalah nanti senang untuk anda troubleshoot. Okey, sudah siap. Okey, seterusnya kita akan sambungkan pula enable. So enable kita tak pakai kan. Okey, enable ni kita sambungkan kepada 5 volt. Sebab tadi saya dah beritahu bahawa kalau kita nak gerakkan, tengok truth table ni mengatakan bahawa enable kena satu-satu. Belum semuanya boleh bergerak kan. Okey, jadi kita akan sambungkan enable ni dengan 5 volt lah. Sebab 5 volt tu adalah 1. Okey. So ni sambungkan kepada sini enable 1 2, ni warna merah lah. Okey dah, so dia bersambung ni. Okey, ni sambung 5 volt sini, enable 1 2 dan enable 3 4 pun kita sambungkan kepada 5 volt supaya dapat nilai 1. Okey, ni saya nak make sure lah. Okey. So dah siap lah ni sambungannya. Okey, seterusnya apa lagi? So kita nak sambungkan daripada Arduino. So input 1, input 2 ni. Input 1, input 2 ni. Okey. So saya akan sambung. Katalah saya ambil sini input 1, saya ambil 6 Input 1 saya ambil 6. So saya ambil ni. Input 1 saya buat warna orange lah. Dan input 7 saya sambungkan kepada input 2 So input 2.
bawahkan sikit. Okey. So 6 sambungkan kepada pin input 1 dan pin 7 ni disambungkan kepada input 2. Okey. So yang atas pula input 3 dan input 3 ni. Okey, kita sambungkan input 3 kepada, katalah saya ambil pin 8 lah. Input 3 pin 8 saya buat warna hijau ke biru, warna biru lah. Okey, warna biru ni input 3 pin 8 dan input 4 pin 9. Okey, sebab disambungkan pada Arduino. Okey, dah siap. Satunya lagi kita ada power 1. Okey, tadi saya dah beritahu bahawa power 1 ni kita perlu sambungkan kepada, kita tengok sini ya. So power 1 yang inilah. Yang ni power 1 VCC 1 VSS ni. Okey, dia kata sini connect to 5 volt to enable IC function. Tu kita kena connectkan kepada 5 volt lah. Okey, connectkan pada 5 volt. Yang ini power 1 ni. So ambil ni, so sambungkan. So dapat 5 volt. Warna merah lah. Okey, dah siap. Source-nya power 2. So power 2 kita kena guna bateri lah. So kita pakai bateri ni. Kita pakai bateri ni. Okey, sambungkan. So 5 volt sambungkan kepada bateri. Okey dah, ini kita sambungkan pada ground lah. Okey, siap. Okey lagi. Yang output ni kita sambungkan kepada motor. So kita ambil motor. Motor mana boleh kata saya ambil motor ni lah. Pada motor ni kecil sikit, senang saya nak tunjukkan pada anda semua. Okey. Okey. So untuk output 1. So output 1 sambungkan kepada motor lah. Ini. Dan ini output 2 sambungkan kepada motor. So ini pula motor ni. So output 4 sambungkan kepada motor. Dan output 3 sambungkan kepada motor lah ni. Okey, dah selesai dah sambungan kita. Semua dah sambung. Okey, semua connection dah beres. Okey, ni sambungan motor driver dah beres lah. Okey, seterusnya saya nak buat sambungan switch. Switch ni supaya jadi input lah. So ini semua adalah output. Motor ni semua adalah output. Ini input. Okey, macam biasa seperti yang saya dah ajar dulu. So ini ambil yang ni silap. Okey, ambil atas ni. So yang ni kita akan sambungkan kepada 5 volt terus ke push button. So 5 volt akan masuk ke sini. So dia akan pergi ground. Dan satu lagi dia akan terus pergi input. So akan terus bagi input kepada, katalah pin 13 lah. Pin 13 warna-warna purple. Okey, siap. So pin 13 akan dapat input 1. Kau tekan 1, kau tak tekan dia akan dapat kosong lah pada ground ni. Okey, dah siap kita punya circuit. Okey, selepas kita dah buat sambungan circuit diagram, so sekarang kita pergi pada coding lah. So pergi pada yang belah atas ni, tulis sini code. So klik yang ni. So dekat sini dia ada tulis ni kan, block kan. So kita tak nak block, kita nak pakai klik yang ni. So ada block text dan text. So kita ambil text sahajalah. Tekan continue. So dia akan pergi pada text. Okey. So untuk text ni dia ada bahagian setup. Ada bahagian void setup, ada bahagian void loop. Okey, untuk buat setup ni saya buang yang pin mode ni, saya tak nak. Yang ini pun saya buang lah. Tak nak. So ada macam ni ya. So void setup ni kosong dan void loop pun kosong, tak ada apa-apa. Okey, so dari durangan atas sebelum void setup tu, dekat bahagian ni kita akan declare lah apa yang kita guna. Okey, so sekarang ni kita ada guna button dan kita guna in 1 ni. In 1 ni, in 1 input lah, input 2, input 3 dan input 4 kan. So input 1 ni saya sambungkan kepada D6, input 2 D7 dan input 3 D8 dan input 4 D9 lah. Ok, so kita kena declare kat sini lah. So kita pakai, tapi kita kena letak dia punya ni dulu lah, iaitu int, integer ni. So integer kita letak, kata saya tulis in sajalah, in 1. So tadi saya kata saya letak kat pada pin 6. Okey. Saya copy lah, copy paste lah, senang sikit. So kita ada 7 iaitu pada in 2 dan 3 saya letak pada pin 8 dan 9 saya letak pada ni in 4 lah. Okey, so dah siap yang ni. So ni kita ada
ini bahagian output lah. So kita ada bahagian input iaitu button. Button ni pun kita kena declare lah. So in, kita tulis nama dia button. Say button. Okay, untuk button ni kita tak perlu tulis lagi dia punya ni apalah. Tak perlu tulis lagi. Ni just kita biar macam ni pun tak apalah. Dah tutup. Okay, dah siap. Lepas tu kita dekat sini buat setup, kita kena declare output input dia. So kita tulis pin mode huruf kecil, M huruf besar, pin mode. Okay, so dalam kurungan ni kita letak in satu yang atas ni. So in satu ni sebenarnya adalah 6 lah, pin 6. So in satu adalah pin 6, iaitu kita dah declarekan sebagai output lah ni. Okay, ni output dia. So ni kita copy, paste. Okay, so sekarang ni kita ada in 2 pun output, in 3 pun output, dan in 4 output. Ni tujuan ni lah. Okay, so ini pula untuk button. So button ni bukan output lah, button ni adalah input. So input. So ni kita pakai button. So button. Okay, dah siap. Dah declare setup. Okay, so dia pada void loop. Okay, so pada void loop ni apa yang berlaku, kita tengok condition ni. Bila kita tekan, maka kita nak yang motor ni bergerak lah. Kita ada bergerak clockwise, ni pun clockwise. Kita nak dia bergerak Okay, so maknanya kat sini, ini adalah input, ini adalah output lah. So input ni dia kena read. So read lah, digital read. So kita pakai kod digital. Okay, R huruf besar, read. Okay, nak read dekat mana? So dia akan read nilai bacaan daripada pin 13 lah. Ni kita boleh letak sini, pin 13. Okay, so ni tulis sama dengan, so kita masukkan nilai ni. So digital read pin 13. So nilai ni kita akan masukkan dalam variable button lah. Button. Okay, dah siap. So kita akan dapat value daripada pin 13, kita masukkan dalam ni button. So dekat sini kita nak check tengok, kita guna kod if else. Okay, kurungan buka tutup, curly bracket, to else, curly bracket buka tutup. Okay dah. So condition dalam if ni adalah kita nak check button kan. So kita nak check button. So button equals, tekan equal 2 kali 1. Maksudnya jika button ni ditekan ataupun sama dengan 1, maka kita nak buat apa? Mana bila tekan, kita nak bagi motor dia bergerak. Okey, kalau nak bagi motor bergerak, kita kena guna kod digital write. Okey, kita guna kod digital write So digital write W huruf besar, digital write. So apa kita nak buat? Okey, so ini kan kita tengok balik yang nota yang saya bagi tadi lah. Okey, kita tengok sini. Okey, nampak ni, kalau kita nak dia bergerak ni clockwise, ni pun clockwise. So kita kena bagi input 1, in 1, 1, in 2, 0. Dan in 3, 1, in 4, 0. Ni yang penting tu. 1 maksudnya kita tulis high lah. Kalau 0 maknanya kita tulis low lah. Okay, so kita kena buat 1, 0, 1, 0 lah. Okay, so yang pertama in 1, kita bagi dia high, maksudnya 1 lah. Oops. Okay, so saya copy ni, paste kan. Okay, so input 1 high, input 2 kita mesti letak 0 lah, so low. Input 3 high, dan input 4 kita bagi dia low, supaya dia boleh jadi macam ni lah. Ni 1, 0, 1, 0 dia forward lah. Okay, sudah. Kita bagi ni atas. Okay, seterusnya else. Else maksudnya tak tekan. Jadi kalau tak tekan, yang ni kita off kan lah motor tu, so dia tak bergerak. So kita bagi low, ataupun kita boleh buat high. High pun boleh jadi kosong dia boleh jadi tak gerak, ataupun kita guna low je lah. So ni kita buat dia low buat low, senang faham. So low, so dia tak akan bergerak lah. Okay, so mana bila tekan, bila button 1, button dia, if button is equal to 1, maknanya tekan, so dia akan jadi macam ni, 1, 0, 1, 0. So dia akan jadi forward. Okay, so dia akan yang input in 1, in 2 ni adalah motor 1, in 3, in 4 adalah motor 2. So yang ni akan
clockwise, ni bukan clockwise, tu jangan forward lah. Ni akan low dan dia off lah. Okey, siap, macam tu je. Okey, jom kita cuba tengok start simulation. Okey, ni saya dekat sikit nampak. Okey, boleh tengok dia punya 0 RPM ni 0 RPM mana dia tak bergerak lah. Kalau saya tekan, nampak tu. So jadi 16174 RPM, yang bawah pun sama. So dia bergerak lah. Saya tekan, dia bergerak. Okey, saya tekan, dia bergerak. Tak tekan, dia berhenti. Macam tu. Okey. So sampai sini saja video saya kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi video akan datang, dan jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe lah. Jika ada soalan tanya, boleh komen di bawah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.